Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya iman adalah bid'un wa sittuna. Bid'un angka antara 3 hingga 9. Jazama bihi al-Qazzaz. Allamah Qazzaz menjazamkan bahawa bid'un ini bilangan baina thalathah ila tis'ah, 3 hingga 9. Ibnu Sidah pula kata, siapa dia? Ibnu Sidah kata baina thalathah ila al-'asharah, antara 3 hingga 10. Antara dua pendapat ni, yang masyhur ialah pendapat yang mengatakan 3 hingga 9. Bid'un 3 hingga 9. Bila mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertaruh dalam peristiwa bila Quran turun menyatakan bangsa Rum ni telah kalah oleh batir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kalah mereka akan menang balik fi bid'i sinin, dalam masa beberapa tahun mereka akan menang balik. Abu Bakar Siddiq bertaruh dengan orang musyrikin Mekah bahawa bangsa Rum ni akan kembali menang, dan dia letak tempohnya kurang daripada 9 tahun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri nasihat kepada Abu Bakar, ala ihtadta, ya Abu Bakar, kenapa kamu tidak memilih ihtiyat, memilih langkah berjaga-jaga, wahai Abu Bakar? Fa innal bid'a ma baina thalathi ila 9. Kerana bid'a itu perkataan bid'a ialah antara 3 hingga 9. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu telah beri angka 9. Telah beri angka 9 kepada orang musyrikin Makkah, yakni dalam masa 9 tahun orang Rom, bangsa Rom akan kembali menang. Kita dah cerita dah sikit sebanyak perihal bangsa Rom ni, kenapa, bagaimana mereka kalah, lepas tu bagaimana mereka menang balik dalam cerita Maharaja Hercules. Dan bila mereka kalah, bangsa Rom kalah, orang Islam bersedih kerana sama-sama muwahhidin. Bila bangsa Farsi menang, orang musyrikin gembira kerana sama-sama musyrik. Itu kita dah cerita dah sebelum ini. Jadi antara dua pendapat tadi, yang lebih rajahnya ialah pendapat yang mengatakan pendapat Al-Qazzaz, yang mengatakan bid'ah itu antara 3 hingga 9.
Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ada 60 lebih cabangan. Lebih itu berapa? Boleh jadi 63, boleh jadi 64, boleh jadi 65, boleh jadi 66 hingga 69. Ibnu Hibban dia telah buat tahqiq ni. Dia berdasarkan hadis ni, berdasarkan hadis yang menyebut bahawa apa tu, bilangan syu'ab, cabangan-cabangan iman ni ada 60 lebih cabangan. Jadi Ibn Hibban dalam kitabnya, nama kitab dia Wasful Iman wa Syu'abihi, Wasful Imani wa Syu'abihi, wasaf, cerita tentang iman dan syu'abihi, cabangan-cabangan iman. Kitab ni hari ni dah madum, tak dapat dikesan, mungkin hilang pada mana-mana zaman, jadi tak dapat dikesan. Dalam kitab ni Ibn Hibban dia kata dia telah bilang syu'ab iman ya, syu'abul iman ya, cabangan-cabangan iman. Beliau dapati bahawa amal muta'alliqah bil qalbi, amal yang bersangkutan dengan hati, ada 24 cabangan. Dan amal muta'alliqah bil lisan, amal-amal yang bersangkutan dengan lidah ataupun syu'abul iman yang bersangkutan dengan lidah ada 7. 24 campur 7 jadi berapa dah? 31 kan? 31. Kemudian amal badaniyah, syu'ab iman yang bersangkutan dengan amal badaniyah, bilangannya 38. 31 campur 38 jadi semuanya 69. Sesuailah dengan hadis Bukhari ini yang menyebut al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ini 60 lebih cabangan. Cumanya alfazul hadis ni ada berlaku ikhtilaf dalam alfazul hadis. Kalau kita tengok riwayat Bukhari ni bid'un wa sittun. Riwayat Bukhari bid'un wa sittun, 60 lebih cabangan. Kalau tengok riwayat Abu Daud pula, lafaznya bid'un wa sab'una, 70 lebih cabangan. Kalau tengok pula riwayat Muslim, ada tashkik. Riwayat Muslim ada tashkik, bid'un wa sittuna atau bid'un wa sab'una. Ada tashkik bil au, tashkik dengan au. Tashkik ni maknanya ada keraguan, iaitu bid'un wa sittuna, 60 lebih, ataupun bid'un wa sab'una, 70 lebih. Kalau kita tengok riwayat Abu Awanah pula juga bitashkik, sittun wa sab'una atau sab'un wa sab'una. Sittun wa sab'una, 76, ataupun 77. Ini dalam riwayat Abu Awanah. Sittun wa sab'una, 76, atau sab'un wa sab'una, ataupun 77 bitashkik. Dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat Abu Awanah ada tashkik. Satu lagi riwayat Tirmidzi, arba'atun wa sittuna baban, arba'atun wa sittuna, 64. Lafaznya apa?
dalam riwayat Tirmidzi arba'atun wa sittuna baban 64 bab. Jadi ikhtilaf riwayat ni macam mana kita nak tangani ni? Kita nak kata mana satu yang betul? Riwayat Bukhari ke yang betul? Ataupun riwayat Abu Daud ke yang betul? Riwayat Muslim bitashkik ke? Ataupun riwayat Abu Awanah? Ataupun riwayat Tirmidzi yang menyebut 64? Yang mana satu? Riwayat 64 ni Tirmizi punya riwayat. Al-Hafidh Ibn Hajar kata ma'lul. Ma'lulun ay fihi illatun khafiyatun qadihatun. Di dalamnya ada satu penyakit yang tersembunyi yang memberi kecacatan pada periwayatan hadis. Ma'lul. Bila ma'lul jadi tidak mu'tabar lah. Tambahan pula riwayat Tirmidzi ini memang tak boleh menandingi riwayat sahihain. Memang akan rajih riwayat sahihain, yakni riwayat Bukhari Muslim. Kemudian antara riwayat yang ada tashkik dengan riwayat tanpa tashkik. Kan riwayat yang tashkik tadi riwayat siapa? Riwayat Muslim dan juga Abu Awanah yang ada au tadi kan, bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una. Ini riwayat Muslim. Abu Awanah sittun wa sab'una au sab'un wa sab'una. Antara riwayat yang ada tashkik dengan riwayat tanpa tashkik, tentu sekali menang riwayat yang tanpa tashkik. Kerana tashkik itu menunjukkan ada satu bentuk ittirab, ada satu bentuk idtirab dalam periwayatan. Idtirab maknanya goyah. Riwayat itu goyah sehingga perawi menyebut secara tashkik. Tashkik yakni tidak jazam. Tidak jazam, Wattani kata tidak cerak. Tak gitu ilmi, tak cerak. Wattani kata tak jazam, yakni tak cerak. Tidak pasti. Tashkik itu menunjukkan tidak pasti. Jadi tinggal dua lah. Tinggal dua. Riwayat Bukhari bid'un wa sittun yang kita baca sekarang ni 60 lebih cabangan, dan riwayat Abu Daud bid'un wa sab'una 70 lebih. Mana satu kita nak tarjih? Imam Baihaqi mentarjihkan riwayat bid'un wa sittun. Bukhari riwayat Bukhari 60 lebih. Al-Baihaqi mentarjihkan riwayat ini dengan alasan dikata ada satu orang perawi dalam sanad ini, Sulaiman bin Bilal. Beliau meriwayatkan hadis ini tanpa sebarang keraguan. Itu alasan dia lah, tanpa sebarang keraguan. Tapi hujah Al-Baihaqi ini ditolak oleh sebilangan muhaddithin yang lain, mengatakan dalam tarik lain Sulaiman bin Bilal ada syak juga. Mana Sulaiman bin Bilal ni, walaupun tarik yang ni tarik Bukhari ini tidak ada syak, tapi ada tarik satu lagi, di sana ada syak. Di sana dengan lafaz bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una. Bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una, serupa dengan Muslim punya riwayat. Boleh faham Iqbal? Jadi pendapat Baihaqi dalam hal mentarjihkan riwayat Bukhari ini dengan alasan Sulaiman bin Bilal tidak mengalami syak, hujahnya itu tak dapat diterima. Macam dia baik. Al-Hafidh Ibn Salah pula mentarjihkan riwayat Bukhari bid'un wa sittuna dengan alasan
adad aqal mutayaqqan. Al-adadul aqallu, angka yang lebih kecil. Kan 60 lebih kecil berbanding 70 lebih. Dalam riwayat Abu Daud 70 lebih kan? Dalam riwayat Bukhari 60 lebih. Jadi al-adadul aqal wal mutayaqqan, angka yang lebih kecil itulah yang lebih diyakini. Bukan begitu kan? Dalam solat kalau kita ragu-ragu kan dah semai 3 ke 4, 3 ke 4, kita kena ambil 3 bina alal aqalli al mutayaqqan. Betul ke betul? Bila ragu-ragu kita akan bina, kita akan anggap solat kita tu apa tu, kita kena ambil angka yang aqal, yang mutayaqqan. Kalau ragu-ragu 3 ke 4, kita anggaplah 3, tambahlah satu lagi. Begitu juga di sini kata Al-Hafidh Ibn Salah, 60 lebih itu adalah adad yang aqal, yang lebih sedikit dan diyakini. Kerana itu beliau mentarjihkan riwayat Bukhari. Satu lagi pandangan siapa? Qadhi Iyad. Qadhi Iyad kata kita mentarjihkan riwayat yang lebih banyak. Sebab apa? Lebih banyak tu merupakan ziyadatul thiqati, tambahan yang dibuat oleh perawi yang thiqah. Kan antara 60 lebih dengan 70 lebih, 70 lebih itu merupakan apa? Ziyadah, tambahan yang dibuat oleh thiqah. Betul ke betul? Wa ziyadatul thiqati maqbulatun, tambahan yang dibuat oleh thiqah adalah boleh diterima. Faham ke tu? Amirul Syafiq, ada faham? Itu siapa punya pandangan? Al-Qadhi Iyad dan juga Imam Nawawi. Cuma pandangan mereka kata ziyadatul thiqah ni tak boleh diterima oleh muhaddithin yang lain. Sebab ziyadatul thiqah ni kalau tambahan dalam lafaz yang sama. Lafaz yang sama. Seorang perawi kata 69 misalnya. Perawi yang kedua thiqah kata 79. Lafaz yang sama. Di sini bukan lafaz yang sama. Di sini berlaku ikhtilafur riwayatain, ada dua riwayat yang berlainan. Jadi hujah Al-Qadhi Iyad dan juga Imam Nawawi ini tak dapat diterima oleh muhaddithin yang lain. Allamah Al-Kirmani pula kata kita boleh tatbiq antara dua riwayat ni, kita boleh gabungkan. Sebab apa? Al-adadul aqallu la yanfi al-akthar. Adad yang sedikit tidak menafikan adad yang banyak. Kan angka 69 itu tidak menafikan 79. Al-adadul aqallu la yanfi al-akthar. Ini sesuai dengan kaedah al-adadu la mafhumalah. Adad ni tidak ada mafhum mukhalafah. Kalau 69 bukan bermakna tak boleh lebih daripada itu ataupun tak boleh kurang, bukan bermakna begitu. Al-adadu la mafhumalah. Adad tidak ada mafhum mukhalafah. Jadi dengan demikian adad aqal tidaklah menyangkal adad aksar. Boleh jadi siapa kata ni? Allamah Al-Kirmani. Boleh jadi Nabi SAW diberitahu pada mulanya cabangan iman ini 69, lepas tu berlaku ziyadatu ilmi, berlaku apa? Pertambahan ilmu kepada Nabi SAW, di mana Nabi diberitahu cabangan iman 70 lebih. Mula-mula diberitahu 60 lebih, kemudian diberitahu 70 lebih. Maka tidak ada ta'arud di antara dua riwayat itu. Ini macamlah fadilat sembahyang Jumaat kan, 25 dengan 27 itu tidak ada ta'arud. Boleh
Boleh jadi pada mulanya Nabi diberitahu 25. Kemudian dengan sesuatu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala tambah pahala kepada 27 dan diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada masalah begitu. Jadi Allamah Al-Kirmani mengambil pendekatan apa dia, tatbiq bainar riwayataini. Sedangkan pandangan sebelum ni pandangan tarjih. Kan ada yang tarjih aqal, ada yang tarjih akthar. Satu lagi pandangan Mulla Ali Qari. Mulla Ali Qari kata ini bukanlah maksud nak beritahu angka tertentu. Maksudnya nak beritahu takfir, banyak. Iman tu ada banyak cabangannya. Ini macamlah Quran kata in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Kalau kamu istighfar untuk mereka orang munafik, wahai Nabi, 70 marratan 70 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan beri keampunan kepada mereka. Bukan mana kalau apa lebih daripada 70 Allah beri keampunan, dah. Nak beritahu banyak. Kamu minta keampunan banyak mana pun Allah tidak akan ampun. Bukan mana kalau 70 Allah tak ampun, bila lebih Allah akan ampun, bukan gitu. Nak beritahu apa dia? Banyak sekalipun kamu minta keampunan untuk mereka, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan ampunkan mereka. Jadi litakfir, sebut berapa 70 ke apa ke, 60 lebih ke 70 lebih ke, itu adalah litakfir. Itu pandangan siapa? Pandangan Mulla Ali Qari. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Dalam 60 lebih cabangan itu, malu sudah ada dalam tu. Kenapa disebut pula malu secara khusus? Wal haya'u syu'batun. Siapa boleh jawab ni kemusykilan ni? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut malu secara khusus? Kerana malu ni merupakan syu'batun azimatun, cabangan yang besar. Sebab tu tanwin di situ kan, al-haya'u syu'batun. Tanwin itu sesuai dijadikan apa? Tanwin di ta'zim, tanwin untuk menyatakan besar. Kenapa malu ni satu cabangan yang besar mengatasi cabangan yang lain? Kerana malu merupakan roh bagi sifatul ihsan. Kan agama ni ada 3 kan? Agama ni 3 bab ada dalam, seperti yang disebut dalam hadis Jibril. Iman, Islam, ihsan. Al-iman wal Islam wal ihsan. Iman tu kaitannya dengan ilmu aqidah, Islam tu kaitannya dengan fiqh, ihsan kaitannya dengan tasawuf. Kaitan dengan apa? Tasawuf dan tazkiyatun nafs. Ihsan apa? Nabi sebut ihsan ni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kamu nampak Allah. Kalau kamu tak dapat tahap ini, tahap musyahadah ni, musyahadah nampak Allah, kamu kena yakini bahawa Allah melihat kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni akan ada faedahnya. Kamu merasai Allah tengok ataupun kita nampak Allah, akan ada faedah bila mana ada malu. Jadi malu tu roh bagi ihsan. Kalau malu tak ada, ihsan tu mati. Kalau malu tak ada, Allah tengok pun dia tak kisah, buat dono je kan. Betul ke Iqbal? Betul ke Iqbal? Bila tak ada malu, tak ada sifat malu, sesuailah yang disebut dalam hadis kan, inna mimma adrakan nasu min
kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara yang manusia perolehi dari kalam nubuwah yang terdahulu, kalam kenabian yang terdahulu, apa dia? Idza lam tastahyi bila hang tak malu fasna' ma syi'ta, hang buatlah apa hang nak buat. Maknanya ihsan memang dia secara umumnya orang Islam ni meyakini Allah melihat dia. Kalau dia tidak ada ihsan tahap musyahadah, nampak Allah, dia ada sekurang-kurangnya ihsan tahap muraqabah. Yani dia meyakini Allah melihat dia walaupun dalam tahap yang paling lemah sekalipun. Tetap dia ada muraqabah tu, yani meyakini Allah melihat dia. Tetapi kalau dengan muraqabah tadi, dengan tidak ada sifat haya, dengan tidak ada sifat malu, maka muraqabah tu muraqabah yang mati, yang tidak memberi kesan. Dia akan buat apa saja yang dia nak buat. Jadi sebab tu disebut secara khusus. Kerana malu ni merupakan roh bagi sifat ihsan, maka disebut secara khusus al-haya'u syu'batun ay 'azimatun minal iman, satu cabangan yang besar di antara cabangan-cabangan iman. Imam Raghib Al-Asfahani beri ta'rif haya' ni, apa beliau kata? Inqibadun nafsi 'anil qaba'ih. Inqibadun nafsi, berundurnya jiwa kita, hati kita. Dalam diri manusia ni kan, Imam Ghazali kata ada al-lataifu ar-rabbaniyatul arba'ah. Al-lataif al-arba'ah, latifah yang 4. Latifah ni maknanya kurniaan Allah yang halus yang Allah beri kepada manusia. Itu iaitu akal dia, nafs, roh dan qalb. 4 ni sebenarnya benda perkara yang sama je. Cuma disebut 4 tu bila dilihat daripada sudut yang berlainan. Bila dilihat dari sudut yang berlainan. Akal, nafs, al-qalb dan ar-ruh. Ini merupakan al-lataif al-lataifu ar-rabbaniyatu al-arba'atu. Lataif 4, latifah 4 yang Allah Ta'ala beri kepada manusia. Latifah ni lah yang bertindak undur ni. Bila dia terlaku apa-apa qabaih, perkara yang jelek, dia akan undur. Dia yang mengalami malu dan dia akan undur dari tindakannya. Dan satu lagi ta'rif diberi oleh Junaid al-Baghdadi, al-haya' ni, malu ni, kata beliau, halatun tatawalladu min ru'yatil ala'i wa ru'yatit taqsir. Keadaan yang timbul daripada ru'yatil ala', melihat banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada kita. Al-ala' yani an-ni'am. Wa ru'yatit taqsir, dalam masa yang sama melihat taksir, kecuaian diri. Tak dapat nak tunai hak nikmat Allah yang begitu banyak. Maka hamba Allah tadi dia akan malu depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ta'rif yang dibawa oleh siapa? Junaid al-Baghdadi. Al-haya'u halatun tatawalladu min ru'yatil ala'i wa ru'yati at-taqsiri. Melihat nikmat Allah yang begitu banyak, dalam masa yang sama dia cuai, dia tidak dapat tunai hak nikmat-nikmat Allah yang banyak ni. Kemudian haya' ada beberapa bentuk. Satu namanya haya' syar'i, malu yang mana disebabkan oleh syarak. Maknanya jika larangan tu datang daripada syarak, seseorang malu nak buat, contoh mencuri kan, malu nak mencuri kerana syarak yang larang, maka haya' itu namanya haya' syar'i. Dan kalau malu tu berpunca daripada akal, contoh apa, dia malu kerana dia tak ingat sifir, dia 2 kali 2, dia kata 2-2, dia pun malu kan, 2 kali 2 2-2 kan, bukan ikhbar.
dia tersalah buat matematik, dia pun malu. Itu satu perkara akli tu. 2 kali 2 pun kamu tak tahu apa kan member dia perli dia pun malu. Itu malu akli, haya akli, malu yang berpunca daripada akal. Sebabnya tiada ada nas syar'i pun yang mencela kalau kamu tak ingat sifir kamu min ahli nar ke, tak ada kan, tak ada nas syar'i. Itu malu kerana faktor akal. Satu lagi malu urfi, malu yang berpunca daripada adat sesuatu tempat. Contoh di kalangan pelajar kan kadang-kadang setengah-setengah lah malu nak pakai jubah. Sebab apa? Adat tidak ada. Maknanya adat pakai jubah ni di negara Arab lah, lebih adat tu, uruf tu lebih menguasai keadaan. Di tempat kita uruf tidak berapa menguasai, uruf pakai jubah ni tidak berapa menguasai. Jadi setengah-setengah orang malu nak pakai jubah. Jadi malu kita malu kerana faktor uruf, malu haya urfi namanya. Sekarang ni antara haya akli dengan haya syar'i tidak ada tasadum, tidak ada pertembungan sebenarnya. Kalau akal tu akal salim, akal salim tidak akan musadim, tidak akan bertembung dengan syarak. Sebaliknya akal salim akan menyokong syarak. Syarak kata baik, al-aqlus salim juga kata baik. Syarak kata buruk, al-aqlus salim juga kata buruk. Maka tidak ada tasadum antara dua tu, antara haya syar'i dengan haya akli. Yang boleh jadi tasadum ialah antara haya syar'i dengan haya urfi. Contoh tadi kan malu nak pakai jubah. Syarak kata elok pakai jubah sunnah Nabi. Jubah Nabi, jubah yang Nabi pakai, walaupun sebelum kenabian dia adalah adat orang Arab, tetapi selepas kenabian Nabi pakai, dia sudah jadi sunnah, dah dapat pahala. Dia sudah jadi satu pakaian nabawi yang mana kalau kita tiru, kita dapat pahala. Ma'atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul bawa datang, kamu adalah ambil. Jadi di situ dua tuntutan tu bertembung tu. Tuntutan syarak menghendaki jangan malu kita pakai jubah kerana itu pakaian Nabi, sebaliknya kita harusnya berbangga. Tapi tuntutan uruf di sesetengah tempat dia malu nak pakai jubah, bertembung haya urfi dengan haya syar'i. Apa kita nak buat? Kita akan tengok kalau haya syar'i itu tahap mana, tahap fardu ke, tahap sunat ke. Kalau haya kalau syar'inya tu, tuntutan syar'inya tahap fardu, maka melanggar haya urfi. Mana kita tidak ra'i haya urfi itu jatuh kepada wajib. Wajib kita jangan ra'i haya urfi kalau tuntutan syaraknya wajib. Dan kalau tuntutan syaraknya sunat, maka sunat kita melanggar ataupun tidak ra'i haya urfi. Ini in case dalam keadaan bila bertembung lah. Bila bertembung haya syar'i dengan haya urfi, kita tengok syar'inya tu, tuntutan syar'inya tu di tahap mana. Kalau tahap wajib, maka wajib kita jangan ra'i uruf. Kalau syaraknya tu sunat, tuntutannya sunat. Sunat kita jangan ra'i uruf. Demikian juga lah kalau tahap mubah misalnya kan. Tuntutan syarak tu di tahap mubah harus saja, maka harus saja kita tidak ra'i uruf. Cuma dalam kes ni kita tidak ra'i uruf kerana pada syaraknya dia sesuatu yang mubah, maka jadi harus kan, harus. Bila harus ada pilihan kan? Ada pilihan kita nak ra'i uruf ataupun tidak. Sekiranya kita pilih untuk ra'i uruf oleh kerana dia mubah, maka tetap kita kena ambil kira bahawa qusurul fahmi, kependekan akal ataupun tak sampainya faham itu di pada kaum kita, bukan pada Nabi. Boleh faham tu? In case mubah, dalam keadaan mubah, maka kita ada pilih kan. Kita boleh pilih sama ada kita nak ra'i sebab dia tahap mubah, kita nak ra'i syarak ataupun kita nak ra'i uruf. Ini ceritanya tahap mubah ni.
sekiranya kita pilih nak raih uruf, maka contoh apa? Katakanlah rambut panjang lah kan. Simpan rambut panjang bagi orang lelaki kan. Ini sunnah Nabi. Dan katakanlah apa contoh yang lebih tepatnya, contoh harus. Satu yang harus pakai kain sampai ke tengah betis. Harus pakai kain sarung sampai tengah betis, harus. Bertempung dengan haya urfi. Di dalam uruf kita, perkara itu dianggap malulah, memalukan. Oleh kerana perkara itu harus kan, syar'inya tu di tahap harus, maka kita boleh pilih sama ada kita nak raih syarak, kita pakai sampai setengah betis, ataupun kita raih uruf, kita tidak pakai setengah betis tu. Faham? Cuma bila kita pilih untuk raih uruf, kita hendaklah mengambil kira bahawa di situ qusurul fahminya di pihak Nabi ke di pihak kaum kita. Uruf kita ke yang qusurul fahmi, pendek kefahaman, ataupun Nabi yang pendek kefahaman. Dengan tanggapan mana kita nak buat tu? Kita pilihlah untuk melabuhkan kain, bukan pakai setengah betis. Sebab kita kata itu menyalahi uruf kita kan. Orang akan kata pelik. Jadi kalau kita pilih untuk raih uruf, kita raih uruf tu dengan tanggapan Nabi tak faham ke kaum kita yang tak faham? Mana satu? Ya, faham ke soalan ni? Dengan tanggapan mana? Kaum kita, ya, kaum kita yang qusurul fahmi kena mengambil kayak gitu. Ini ceritanya di tahap mubah ni. Kalau tahap wajib, jelaslah kita kena tarjih syarak. Sama juga kalau tahap sunat, jelas kita kena tarjih syar'i. Tapi di tahap mubah ni, kalau kita pilih untuk tarjih uruf, adalah dengan kesedaran bahawa kaum kita yang qusurul fahmi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang qusurul fahmi. Jadi maknanya Nabi punya juga, cara Nabi juga yang betul. Cuma kaum kita tak sampai kefahaman. Bila kefahaman tak sampai itu, mereka menganggap jelek pada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita beri zakat dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.